sama. Kalau Yang Berhormat Menteri mengatakan rasional ataupun justifikasi nak wujudkan akta tahanan rumah ni adalah kerana penjara kita overcrowded ataupun kerana nak ada peruntukan untuk pemakaian device, saya rasa itu bukanlah alasan yang besar untuk wujudkan satu undang-undang. Sebab kalau Yang Berhormat masih ingat masa Yang Berhormat jadi masa COVID dulu, beberapa akta telah dipinda untuk memasukkan pemakaian device itu dalam akta yang sedia ada. Contohnya Akta 342, Akta Pengawalan Penyakit Berjangkit. Mereka yang dikenakan tindakan kerana tidak mengambil langkah, tak pakai face mask dan sebagainya, dicadangkan untuk memakai device. Itu benda yang kecil saja. Peruntukan Seksyen 3 ini sudah jelas. Saya rasa intention of legislation, niat pembuat undang-undang pada masa ini juga telah mengambil kira berlaku satu masa akan berlakunya overcrowded di dalam penjara. Jadi takkanlah kerana alasan-alasan begitu saja menyebabkan perlu satu akta khusus untuk tahanan rumah. Dan saya pun ingin bertanya sebagaimana Bukit Gelugor, adakah isu ini dibuat disebabkan oleh dibangkitkan di dalam masyarakat isu addendum yang dikatakan semasa proses pengampunan yang didengar permohonan oleh bekas Perdana Menteri Najib Razak pada 2 hari bulan Februari tahun 2024. Ini saya nak membetulkan fakta. Semalam saya bersama Menteri Undang-Undang. Saya ragu beliau tak nak jawab soalan saya dan dia kata ini perkara ni Menteri KDN kena jawab isu addendum ini. Sedangkan dia beritahu dalam dewan ni semalam, dia kata siapa ya urus dia? Macam dia tak tahu urus dia. Di tangan saya ni dengan jelas kenyataan media bahagian undang-undang Jabatan Perdana Menteri sebagai urus dia kepada lembaga pengampunan. Dia tak tahu dia tu adalah urus dia lembaga pengampunan. Jadi semalam saya tak ada ini, saya balik saya bawa kepada hari ini. Tak apalah benda itu. Jadi dalam hal ini saya nak dapat penjelasan teruslah kerana ini ada kaitan. Benarkah Yang Berhormat wujudnya apa yang dipanggil addendum, satu perintah tambahan di dalam perintah berkaitan dengan keputusan lembaga pengampunan terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak, yang mana lembaga pengampunan ini telah memberikan pembebasan awal kepada beliau dan juga pengurangan denda daripada 210 juta kepada 50 juta saja, dan dikatakan ada addendum. Saya telah dibekalkan oleh isu addendum, saya respon terus supaya tak prolong nanti makan masa terlalu panjang. Isunya isu addendum saja saya jelaskan. Okey. Baik, ya. Okay. Terima kasih Kota Baru. Kota Baru dah ambil 7 minit masa saya. Kota Baru saja. Okay. Saya ada 45 minit. Okey ya. Bukit Gelugor dan Kota Baru. Saya nak sebut begini ya. Saya jelaskan tadi. Okey. Hasrat KDN untuk mewujudkan akta ini adalah untuk address isu tahanan reman. Kalau sabitan tak kena lah. Tak termasuk dalam kita punya ni. Okey, melainkan nanti bila kita bentang nanti Yang Berhormat merasakan bahawa yang sabitan pun mesti dipertimbangkan juga. Dan kita buat keputusan masa itu. Buat masa sekarang. Niat kami adalah untuk kategori yang mahkamah perintahkan tahanan reman sementara menunggu tarikh perbicaraan. Jadi termasuklah kalau dia dituduh reman di bawah perkara yang 10 tahun tadi itu. Ya, kalau 10 tahun dia tak layak tu ditimbanglah. Itu menunjukkan tahap seriusnya kesalahan dia itu. Baik. Kota Baru, cerita tentang addendum itu adalah perkara yang berkait dengan keputusan Pardon Board. Okey, Pardon Board dalam perlembagaan sepenuhnya kuasa di Pertuan Agong lah. Administratif, of course lah, dia adalah Sekretariat Pengaptaran dan sebagainya kan. Kota Baru juga mengikuti keputusan mahkamah ketika peguam yang berkenaan bawa dan mahkamah kemudian menganggap bahawa addendum ini adalah satu hearsay. Wah, itu sudah jelas keputusan mahkamah. Jadi kalau dah situ, itu sudah jelas lah. Kita tak patut timbul lagi lah. KDN pun lagi jauh. Kita tidak menggotai Pardon Board. Tak ada. Tak ada langsung. Ya. Jadi wujud atau tidak, mahkamah kata ketika perkara itu diangkat oleh peguam yang berkenaan
Mahkamah kata cerita ini dapat daripada sipolan, sipolan dengar daripada sipolan, sipolan dapat daripada sipolan. Itu maknanya hearsay. Jadi selesai kat situ lah. Saya tak mau ulas lebih daripada itu. Baik ya. Saya nak teruskan pada perkara kedua Kota Baru. Bagi saya ni sebab saya ada 23 minit. Saya tak mau prolong lebih. Setengah minit. Saya dah jelaskan begitu Kota Baru. Setengah minit. Keputusan mahkamah yang telah pun dia buat. Saya nak tanya begini ya Muhammad. Be fair to me also. Ya. Sebagai kerajaan, apabila wujudnya isu addendum ini, boleh kerajaan jelaskan ada ataupun tidak ada addendum itu. Bukan masalah hearsay tak hearsay. Perdana Menteri atau Menteri boleh menghadap Yang di-Pertuan Agong yang dulu. Tanya Yang di-Pertuan Agong, ada ke tidak addendum itu? Itu duduk. Ya. Bagi saya jawab pula. Itu pandangan yang berhormat. Ya kan? Pandangan kita, kalau ada dispute pertikaian antara kerajaan dengan rakyat, antara sipolan, institusi mana yang membuat keputusan? Institusi mahkamah lah buat keputusan. Kalau mahkamah kata itu hearsay, yang berhormat faham apa maksud hearsay. Ya, jadi dia agak selesai lah. Pandangan yang berhormat adalah kerajaan kena tanya. Itu pandangan yang berhormat. Affidavit itu hearsay, isunya bukan hearsay. Pandangan yang berhormat, kerajaan kena tanya. Pada buat ada tak? Itu pandangan yang berhormat. Oleh kerana ada dispute pertikaian, leave it to court to decide. If there is something related to the law, let the court develop the law dengan izin. Oh, gagah saya hafal skrip tu nak bujah ni cakap orang putih juga. Ya, baik. Itu cerita tu. Saya move kepada tajuk yang kedua. Ahli yang berhormat juga bertanya tentang 1.2 juta pelancong Cina yang masuk tak keluar. Okey, sejumlah pelancong Cina masuk kemudian overstay dan segala macam. Hari ini saya nak jelaskan. Dari mana datang 1.2 juta ni? Ketika Larut menjadi Menteri Dalam Negeri, dia menjawab satu soalan daripada Tasik Gelugor pada waktu itu. Dia sebut, soalan itu menyebut tentang 1.2 juta. Maka masuk handset lah. Itulah bermulanya. Itu legasi lama. Kemudian Larut pada satu kenyataan media menyebut, 26 Ogos 2022, jumlah itu tidak betul. Larut, bukan saya. Ketua Pembangkang kata 1.2 juta itu tak betul. Ini dia. Tanya Ketua Pembangkang lah tau. Yang tanya saya. Ada? Nanti tak? Tak apa. Dua saat. Saya kata 22 bulan Ogos 2022, Kementerian Dalam Negeri, ini dia. Jumlah itu tidak betul, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Bukan dia saja. Sebelum itu pun bangkit. Dan Paguh pun buat kenyataan yang sama. Duduk situ dulu. Nah, kemudian ada penjelasan daripada Ketua Pengarah Immigration pada waktu itu. Jumlahnya dia kata cuma 8,000. Dia ada sebutlah di sini. Nah. Baik, hari ini saya nak jelaskan. Baik. Kita ni, bila pelancong masuk, dia masuk dengan pas khas, pas lawatan sosial. Okay? Dia juga masuk dengan segala macam pas-pas lain lah. Ya. Itu jelas. Tapi saya nak jelaskan, Kota Baru banyak tanya berkenaan dengan berapa yang masuk dan tak keluar. Saya nak jelaskan. Ketibaan daripada 1 Januari 2018 hingga 30 November pelancong dari Republik Rakyat China. 8,491,653. Baik, pelepasan keluar 8,012,294. Apa perbezaannya? 479,359. Mari kita zoom in angka ini. Di kalangan 479,359 ada pemegang pas jangka panjang yang aktif. Dia masuk pegang pas jangka panjang. Dia tak keluar lah. Jumlahnya 129,005 orang. Baik, dia juga ada berada di depo tahanan imigresen yang kita dah tangkap. Dia ada kesalahan akta imigresen, akta pasport, sejumlah itu. Yang kita usir 5,359 kerana kesalahan di bawah akta tertentu. Telah dikeluarkan pas khas. Pas khas maksudnya, dia masuk 30 hari, visa free. Dia tak keluar hari 31, tapi dia dah dapat permohonan pas khas. Mengikut undang-undang yang ada sekarang, seorang yang masuk ini, dia masih boleh memohon pas khas. Ini peraturan yang sama. Paguh pun kekal yang sama, Larut kekal sama, sekarang pun saya kekal yang sama. Dia boleh mohon pas khas 30 hari, 30 hari, 30 hari.
Maksimum 90 hari. Jumlah 141,783. Jadi, PAS lawatan sosial yang belum keluar 84,817 daripada sejumlah 8,491,653. 84,000 ini masih ada. Baik, kita nak sebut. Kita ada Malaysian Digital Arrival Card di mana mereka isi maklumat. Ini membolehkan pasukan penguatkuasa kita masuk dan cari mereka. Okey. Kemudian, senarai nama ini kita serah kepada kedutaan negara berkenaan. Bila saya melawat negara China, saya sampaikan masalah ini. Menteri Sejawatan saya bagi tahu, rakyat dia kalau keluar sekalipun, langgar undang-undang negara yang dia pergi, masih boleh dikenakan tindakan. Tindakan kita satu, iaitu senarai hitam. Boleh. Okey. Jadi, kita hentikanlah 1.2 juta ni kerana Ketua Pembangkang pun kata tak betul. Tak payahlah nak heret keluar. Jadi yang dahsyatnya apa? 1.2 juta tak keluar, KDN luluskan warga negara secara borong. Itu fitnah yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Lebih baik hentikanlah. Baik, saya kongsi. Berapa ramai warga negara Cina yang kita bagi warga negara? Zaman Pagoh, zaman Larut, zaman saya dan zaman Semrung sebelum itu. Saya tengok rekod semua sekali. Termasuk zaman Bagan Datuk. Bagan Datuk Menteri Dalam Negeri, Semrung Menteri Dalam Negeri, Pagoh, Larut dan saya. Hari ini, jumlah warga negara Cina yang kita bagi warga negara mengikut peruntukan 15.1 Perlembagaan Persekutuan, 103 orang. 103, bukan 1.2 juta. 103. Ya. Yang kedua, yang kita bagi warga negara Cina, kita bagi warga negara Malaysia di bawah kategori 19.1. 19.1 maknanya suami warga asing kahwin dengan wanita orang tempatan. 15.1 maknanya isteri warga asing kahwin dengan suami warga tempatan. 19.1 ini warga Cina yang kita dapat bagi warga negara 100 orang. Itulah jumlah dia sejak 2013. Ini hiruk pikuk kat luar ni bagi warga negara secara borong. Main sentimen. Sebab itu bila laporan dibuat, mainkan sentimen itu. Kita tahu. Saya ada sejumlah rekod laporan polis. Pemimpin mana yang mainkan isu ini di luar, dalam masjid, dalam surau. Sebab itu polis buka siasatan di bawah 3R. Tanpa tanggungjawab. Main sentimen sebab ini Cina. Dia main ke situ. Sekarang biar data berbicara. Saya sebut dengan terang. Pertama 1.2 juta, Pagoh sendiri sebut, Larut juga sebut, itu tidak betul. Kerana yang masuk di sini dia masuk dengan pelbagai jenis PAS. PAS ikhtisas, PAS pelajar, PAS jangka panjang, segala macam PAS yang dibenar mengikut Akta Immigration. Akta yang sama yang saya kuatkuasakan hari ini ketika saya menggebang Menteri Dalam Negeri. Baik, itu cerita 1.2 juta.